Assalamualaikum semua. Salam. Salam, Prof. Suara saya Macam jauh sikit lah, Prof. macam jauh Okey. Macam perlahan dah. sikit. Okey. Okey, alhamdulillah. Alright. So kita tunggu kawan-kawan kita yang lain So kita insyaAllah kita akan memulakan dalam pukul 2:30. Alright. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah tengok sekarang ni dah waktunya pukul 2:30. So insyaAllah saya akan mulakan taklimat berkenaan dengan grant UTM ER lah. Kita kenali dia sebagai UTM ER iaitu UTM Encouragement Research untuk tahun 2021 lah. Okey. Sekejap. Okey, ini adalah objektif untuk grant UTM-ER. Yang pertama sekali yang orang kata major objektif untuk this UTM-ER adalah pertama yang inilah research grant for new researcher ataupun non-principal investigator pada tahun 2021. Maknanya grant ini terbuka untuk ketua projek yang tidak ada grant yang aktif pada tahun 2021. Bermaksud dia bukan ketua projek mana-mana grant sama ada industri ataupun grant KPT. So beliau layak untuk memohon grant UTM-ER lah. Okey, yang kedua adalah to increase number of competitive proposal lah. Okey, yang ketiga adalah to encourage academic staff to lead research project and contribute to RU KPI. So kita nak menggalakkan new researcher ataupun yang belum menerima ataupun belum ada grant aktif pada tahun 2021 ni untuk mengetuai projek pada tahun ini. Okey, siapa yang layak untuk memohon grant UTM-ER ini? Okey, yang pertama yang yang tak ada blacklisted researcher. So mana yang tahulah kita ada mengeluarkan beberapa surat blacklisted lah kepada researcher. So sekarang ni saya mohon kepada semua ketua projek ataupun siapa-siapa ataupun boleh remind yang kawan-kawan supaya hantar progress report dan end report. Okey, seperti yang kita mintalah supaya perkara yang pertama ni tidak berlaku.
Sebab kita difahamkan sekarang ni kita kekurangan peruntukan. So di mana kita perlu menjaga image UTM. So kita mohon semualah researcher penyelidik di UTM untuk menghantar progress report dan end report. Okey, yang kedua adalah ketua projek mestilah yang tetap ataupun kontrak. Di mana kalau jika yang kontrak ni ataupun yang permanent ni, yang tetap ni, sekurang-kurangnya dia berbaki orang kata ada setahun lebih lagi servisnya. Sebab kita tak naklah kalau nanti katakan servisnya berbaki 6 bulan. So kalau beliau memohon memohon grant UTM-ER ini, so mereka akan ada masalah untuk achieve orang kata output lah. Sebab apa? Kita tak nak nanti kalau team member mengambil alih projek ini, beliau tak boleh deliver. Okey. Okey, yang ketiga, yang tidak ada, projek-projek sebelum ni yang sebelum-sebelum ni tahun 2020, 2019, tak ada yang berstatus and without final report. Ini bermaksud grant-grant yang sebelum ini telah tamat tetapi tidak menghantar project profile. Okey, ataupun tidak menghantar dokumen file online claim. So kalau ada sekiranya yang hadir pada hari ini, sekiranya ada, boleh segeralah submit sebelum 11 bulan 7. Kita bagi masa, kita bagi peluang. Untuk yang item nombor 3 ni, RMC cuba memberi peluang untuk ketua projek apply. Sekiranya ada projek-projek yang lepas and without final report untuk submit sebelum 11 bulan 7. Okey, kita mohon perkara ni. Okey, yang keempat adalah tidak ada projek yang aktif pada tahun 2021. Kenapa? Sebab konsep projek UTM-ER ini adalah untuk menambah bilangan PI. Okey. So sekiranya ada, katakanlah ada projek A pada Februari tahun 2021. So, beliau telah pun menjadi PI pada tahun 2021 walaupun kerana tamat pada Februari 2021. So, kita bermaksud beliau tidak layak untuk memohon grant UTM-ER ini walaupun projeknya telah tamat pada Februari 2021. Okey. Yang kelima, hanya staf akademik yang aktif sahaja yang layak untuk memohon UTM-ER ini. Okey, yang tidak layak yang mana cuti belajar ataupun sabbatical leave ataupun ada buat attachment lah di mana-mana industri ataupun company. Okey, so kita mohon semua yang ketua projek ataupun researcher yang mohon untuk UTM-ER ini mestilah register di mana-mana research alliance. Okey, so kita ada 5 research alliance, so kita mohon untuk ketua researcher inilah berdaftar di mana-mana 5 RA tersebut. Okey, so semua penyelidik boleh mohon maksud saya dari grade di S45 sehinggalah profesor. Okey. Ini adalah kriteria untuk grant UTM-ER. Okey, konsep grant ini adalah single project. So kita bagi maksimum terus 24 bulan iaitu 2 tahun. Boleh apply terus 2 tahun. Okey. So kita dah beri masa 2 tahun, tak ada lagi extension. Okay, kita tak nak ada extension sebab apa? Kita dah beri terus maksimum 2 tahun. Okay, so shilling untuk SNT adalah 20K dan non-SNT adalah 15K.
Okay, so ini yang maksimum lah. SNT 20, non-SNT adalah 15,000 ataupun kita kenali sebagai SS lah, selalu kita gunakan. Okay, so research location adalah mestilah biasalah projek semua geran-geran peruntukan RU mestilah dibuat di Malaysia dah, di dalam Malaysia. Okay, so expected output adalah ada dua lah, iaitu pertama publication dan kedua talent. Okay, talent ni adalah GRA lah, right? So each researcher is allowed to submit satu saja, one application only. Okay, satu researcher hanya boleh submit satu application. Okay, so yang seterusnya adalah setiap proposal must be related dengan signature research di UTM. So boleh lihat kat sini kita ada 9 signature research di UTM. Yang pertama adalah biomedical and healthcare engineer, and then natural product and biopharmacy and biotechnology, sustainable resilient urbanization, so boleh tengoklah smart mobility, next generation. So ada 9 lah. So boleh tengok proposal mesti relate dengan 9 signature research UTM. Okay, next adalah okay. So okay, sekiranya proposal tersebut ada melibatkan quadruple helix, ini adalah lebih baik, di mana ada melibatkan community, industri, government and academia. Kita galakkan, itu adalah lebih baiklah untuk proposal tersebut. Okey, ini adalah bagaimana cara kita evaluate setiap proposal. Okay, so the assessment process will be carried out by the Research Alliance. So, bermaksud assessment process adalah di RA lah, di peringkat RA. So, the researcher must ensure only high quality proposal and meet the requirements are submitted for assessment, and then selected proposal will be approved in the research proposal assessment panel meeting. So ini adalah orang kata step bagaimana proposal itu dinilai. Okey, ini adalah financial regulation. Okey, for V11 untuk bayaran, okey, kita hanya menggalakkan ataupun hanya GRA saja, sebab saya sebut tadi output adalah talent and publication. So talent adalah GRA, Graduate Research Assistant, iaitu hanya di research sahaja. Okay. So kalau PhD maksimum adalah 2,500, minimum maksimum for master adalah 2,000. So 2,500 PhD, 2,000 adalah untuk master. Master by research, PhD pun research. Okay, baru dikenali sebagai GRE. Okay, sekiranya ada soalan, bolehlah kalau ada yang tak faham, kalau nak tanya lama lagi, boleh tulis di ruangan Excuse chat. me. Boleh tulis di ruangan chat. Dan Excuse me, can I ask a question? Yes, you can write down in the chat. Okay, Chat. thanks. Right. Okay, for V2021, so the travel includes all domestic travel and transportation related to the project, and then so the total expenditure for travel not exceed 5% of the total budget. Okay. Travel includes all domestic travel and transportation related to the project. Overseas travel is allowed only one time sekali sahaja for overseas travel. Okay, so
V24, rentals are only allowed for buildings, equipment, transportation and other items directly related to the research. Okay, kalau V27, only expenditures related to the research is allowed. Maknanya, perbelanjaan hanya dibenarkan jika berkaitan dengan projek tersebut. Right? Okay, V28. Okay, only minor repairs and modification are allowed for building, laboratories, and then maintenance of existing equipment is also allowed. Okay, so untuk V28, sekiranya contoh tak beli laptop atau komputer, so boleh kita letak di V28 sebagai untuk kiranya kita nak buat repairs ataupun ada modification dekat CPU tersebut. Mungkin nak tambah RAM or something else lah. Okay, for V29, professional services, services include conference fee, okay, printing, hospitality, honorarium, professional services, consultation and computer usage, data processing and others related to research. So, honorarium to researchers is not allowed. Maknanya, honor untuk diri sendiri, projek, ketua projek ataupun team members tidak dibenarkan. Honorarium ni atau pembayaran ni untuk V29 adalah yang kita mohon macam contohnya kita nak guna kepakaran luar untuk membantu projek kita. Yang itu sahaja dibenarkan. Okay, vote 35 adalah equipment and accessories. Only purchase of specialized equipment and accessory, including upgrading of existing equipment related to the research are allowed. So, please provide a list and justification. Okay, untuk 35, vote 35, you kena ada justification untuk pembelian equipment. Okay, so total amount requested must not be more than 40%. Tidak boleh melebihi 40% from the amount approved. Okay, so reminder, please state all the required items in the proposal. Only items listed out in the proposal are allowed to be purchased or claimed. So, bermaksud yang reminder ni, kita beri untuk proposal kita beri masa sehingga 30 hari bulan. So saya mohon semua kalau jika kata ada macam contoh nak pergi seminar ataupun ada nak buat aktiviti, nak pergi bengkel ataupun katakan dekat V21 ada nak pergi contohnya pergi sekolah, travel tu nak bayar, travel pergi sekolah ke contoh projek-projek tersebut, listkan dalam proposal supaya sekiranya nak claim nanti ia akan menjadi mudah. Sebab apa? Unit kewangan akan melihat setiap perbelanjaan mesti berada di dalam proposal. Okey. Kita tak nak menyukarkan ketua projek sebab kita tak nak orang kata bila ada certain benda yang very simple tak boleh claim, so akan melambatkan perjalanan projek tersebut. Kita tak nak perkara itu berlaku. So proposal, lihat betul-betul apa yang diperlukan, apa yang perlu dimasukkan dalam proposal, masuk semuanya dalam proposal tersebut. Supaya yang saya sebut tadilah, apabila kita nak claim, kadang-kadang tiba-tiba kita kata contoh sebelum ni tulis nak beli Arduino lah contohlah. Okey, tiba-tiba Arduino tu tak boleh pakai, katalah beli benda lain. Apa yang panggil sekarang Blueberry Pi ke apa saya lupa. So bila perkataan tu berbeza, walaupun function dia sama, tetapi kita ialah dalam proposal tak tertulis perkara tu, tu sebab saya kata dia akan menyukarkan ketua projek tersebut.
So mungkin boleh tulis Arduino seperti, for example, Arduino, Blueberry Pi, apa-apa. Semua kalau tertulis dalam proposal tersebut, kalau dalam resit tu perkataan tu ada, insya-Allah memang tak ada masalah untuk claim. Okey, ini adalah output untuk UTM-ER. Okay. So the first one is publication. Okay. Publication, SNT published in Article Index Journal, Web of Science. Okay. Untuk non-SNT, published in Article Index Journal, Web of Science ataupun Scopus ataupun ERA. Okay. So kalau SNT memang KPI-nya yang diterima adalah di Journal Web of Science. Okay. Untuk SNT kat sini dah kita dah highlightkan, boleh di Web of Science sama ada kat situ ataupun Scopus ataupun ERA. Okay, all the publication must include acknowledgement with format. So please take note. Okay, bagaimana cara nak tulis kita nak acknowledge this grant. Macam mana cara ditulis dia? Seperti ini. Ini adalah untuk grant dalaman sahaja, internal grant. Jangan nanti kata FRGS you buat macam ni. Tak. FRGS ataupun grant KPT, cara penulisannya berbeza. Untuk grant dalaman ataupun internal grant, cara penulisan untuk acknowledge this grant adalah seperti ni. Okay, Universiti Teknologi Malaysia. Type of grant adalah contohnya UTM-ER, and then reference number ataupun number of cost center lah. Okay. Okay. Each publication is allowed to acknowledge for 2 grants only. Contoh, katakanlah paper tu ABCD, so dekat ruang acknowledgement, first you tulis UTM-ER, yang ni you acknowledge this grant, dan yang kedua contohnya FRGS. So kita terima 2 sahaja. Right? Okay, talent. Yang kedua ni KPI pertama, output yang pertama. Output kedua adalah talent. Enroll GRA PhD or GRA Master. Saya dah sebut tadi, PhD and Master dua-dua ni mesti by research. Okay. The main supervisor for GRA must from principal investigator or co-researcher. Maksudnya the main supervisor, katakan nama dia Ahmad. Okay, so you lantik GRA ni PhD, nama dia Ahmad. Supervisor dia adalah, main supervisor mestilah dari ketua projek ni ataupun team member dia. Okay, so kita benarkan. Team member dibenarkan untuk melantik GRA dengan syarat mestilah sebagai main supervisor. Okay. Okay, GRA must appointed local student. Mestilah local student, Malaysian student. Okay, untuk menghasilkan output ataupun KPI untuk peruntukan RU, mestilah menghasilkan talent Malaysia student. Okay. Okay, ini adalah monitoring project. Okay, ingat tak sebelum ni saya dah sebut yang berkenaan dengan blacklisted. Okay, so sekarang kita telah menghantar beberapa surat untuk blacklisted lah, di mana ketua-ketua projek yang tidak menghantar itulah tadi progress report or end report lah. Okay, for the first one is schedule monitoring. So semua dah tahu dekat Radis kita perlu hantar progress report setahun 2 kali. Twice a year. So you must submit your progress report
setiap Jun or December. Okey, 2 kali je kita bagi, Jun and December. So sekiranya katalah ada grant yang bermula pada Mei 2000, katalah Mei 2021. So tak ada masalah, hantar sahaja pada Jun 2021 tu. Mungkin boleh tulis grant baru bermula, tak ada masalah. Just submit sahaja. Okay, yang kedua, unscheduled monitoring. Okay, for 3 months, we'll monitor based on data analysis. Apa yang kita lihat adalah, okay, so untuk grant ni, katakanlah kita aktifkan bulan 10, kata Oktober 2021, pada Januari 2022 kita akan monitor. Tengok sama ada telah dibelanjakan ataupun milestone masih kosong, output talent ni dah ada ke belum. Sebab ini akan memberi kesan kepada grant tersebut. Contohnya, katakanlah salah seorang researcher yang melihat hari ini dapat grant ni, okey, berjaya berjaya memiliki grant ni, memperolehi grant UTM-ER. Pada bulan Januari 2022, kami akan melihat dari segi bajet tadi, financial tadi, telah dibelanjakan atau tidak, dan milestone masih kosong lagi ke, telah melantik GRA ataupun belum. Okey, sekiranya perkara ini tidak berlaku, ada beberapa kita akan remind lah ketua projek tersebut. Okey. Yang ketiga, end report. Project leader must submit final report in radius within 3 months. Kita bagi peluang untuk ketua projek hantar end report selepas 3 projek tamat, kita bagi jangka masa 3 bulan. Contohnya projek tamat bulan 9, so 10, 11, 12 sehingga bulan 12. Kita beri masa 3 bulan lagi untuk hantar end report bersama juga dengan file online claim. So macam mana cara nak menghantar manual dia, kita ada, boleh rujuk dekat yang saya highlightkan di bawah ni. Okay. Ini adalah manual untuk menghantar progress report dan ER report. Kita ada tunjuk step by step macam mana cara nak menghantar ni. Okey. Sekarang ni untuk makluman, kita ada satu polisi yang dikenali sebagai cut-off policy. Di mana jika tiada, sebab tu kita ada tadi yang nombor yang ini tadi ni. Okay, sebab kita telah akan pakaikan cut-off policy ni. Right? So ini telah diluluskan, cut-off policy di peringkat telah diluluskan lah di JPO. Okay. So ini adalah progress performance untuk setiap kutu projek capai bagi projek mereka lah. Okey, nombor 1, the first cycle adalah 6 bulan. Sepatutnya milestone yang perlu dicapai adalah 25%. Dan financial telah berbelanja. Okay, telah belanja 25% dalam jangka masa 6 bulan lah. Okey, sekiranya ini 6 bulan ni biasanya, okey, selama 6 bulan kita akan lihat. Untuk 12 bulan, 50 milestone telah achieve, 50% telah spending, telah berbelanja. Untuk 18 bulan, 75, untuk 24, 100% lah kedua-duanya. Milestone and financial. Okay. Project will be suspended if tak achieve lah yang atas ni, table yang ni. Okay. So, suspended maknanya kita tak terus suspended, kita akan remind 2 kali. Okay, tim unit pemantauan akan remind ketua projek tersebut mengatakan mungkin bagi justifikasi kenapa dalam masa 6 bulan contohnya baru
10% milestone. Dan belanja mungkin 20%. Alright. So, okay, dah bagi justifikasi, okay. So, kita akan lihatlah sama ada diterima atau tidak. Jika ignore email tersebut, second reminder kita akan bagi. Still ignore, so kita akan suspend you punya projek tersebut. So, you tak boleh buat apa-apa langsung. Okay, dia akan freeze kat situ. Okay, jika PR tak submitted pun akan kita suspendkan juga, and then kita akan suspend dalam masa 2 bulan. Dalam masa 2 bulan kita freeze kan. Jika kita dah dapat justifikasi from Kota Projek, barulah kita lihat semula dan kita akan tengoklah balik dan kita buka balik. Jika katakan selepas 2 bulan ni Kota Projek masih ignore, buat tak tahu, tak kisahlah, saya pun dah banyak duit dapat daripada grant industri or grant international, so kita terus terminate this project selepas 2 bulan dengan 2 kali reminder. Right? Please take note lah. Okay, ini adalah schedule untuk this UTM-ER. Okay, saya dah buat blast di R&D-Net pada 4 bulan 7 pada 4 Julai. And then hari ni lah briefing untuk this grant. Okay, preparation for proposal in radio system. Okay, start lah. Sebenarnya sistem kita dah buka. So bolehlah daripada sepatutnya 4 hari bulan sehingga 30 hari bulan. So please take note deadline for proposal submitted online in radio system adalah 30 hari bulan Julai sebelum 5 PM. Jangan hantar 4:30 petang. 4:30 baru saya nak hantar, bukan apa. Bila semua orang hantar pada waktu yang sama, mungkin pukul 4:30, sistem biasalah dia akan jam. So nanti akan ada banyaklah email-email yang kata ada sistem tak boleh lah, technical error lah, apa semua. Jika dah siap awal, please submit awal. Okay? Okay, supaya tidak berlakulah yang saya sebut tadi. So, saya nak ulang semula, tarikh akhir hantar untuk UTM-ER ini adalah 30 hari bulan 7 2021 sebelum 5 petang. Okay? Kemudian, step seterusnya, kita akan appoint panel untuk evaluate you punya proposal. Okay, ini di peringkat Research Alliance. So, dari 1 hari bulan 8 hingga 14 hari bulan 9. Dia agak ni sikit lah sebab kita nak tengok proses. Kita nak tengok satu-satu you punya proposal. Sama ada ikut guideline ataupun tidak lah. Okay, kemudian step seterusnya review and recommend process by Research Alliance. So 15 hari bulan 9 ni Research Alliance akan beri data kepada kami lah, kepada RMC. Yang mana yang layak, yang yang memberi proposal atau yang berkualiti lah. Okay, yang ketujuh, endorsement by mesyuarat JKPGP. Ini endorse insyaAllah pada tarikhnya 20 hari bulan 9. Selepas itu, bila dah dapat, nanti kita RMC akan email kepada yang berjaya. So, ketua projek mohon untuk register di bukan register, lihat balik di Radis sebab you mohon dekat Radis dan you tengok balik di sistem di Radis lah. Mungkin ada penambahbaikan ataupun ada yang perlu ditambah. So tarikhnya dari 22 hingga 30 hari bulan 9. Okay, so projek aktif pada insyaAllah 1 hari bulan Oktober. So pada masa ini
bolehlah start sebab kita tahu semester akan bermula dan insyaAllah kita boleh dapat student lah pada bulan Oktober ini, student baru untuk postgraduate. Macam mana nak apply? Tengok, kita ajar satu-satu macam mana nak apply this grant. Okay, so kita harap semua yang menonton 300 lebih menonton pada hari ini, so boleh lihat macam mana nak apply this grant. Okay, so pergi ke login ke Radis and then klik new grant dekat mana, kat tepi ni ada new grant, klik kat situ and then select UTM Encouragement Research. Okay, klik kat situ. Nanti dia akan keluar ni semua. Yang layak, dia akan tik semua sini. So kalau tak layak nanti you all akan nampak apa orang kata warna merah yang contoh kat sini. Ni tiba-tiba dia blacklisted. So dia akan merah kat situ. So maknanya you tak boleh apply. Kalau ni semua lepas, terus dia boleh pergi next. Maknanya you boleh apply this grant. Okay. So start date adalah tulis 1 Oktober 2021. Okay. Dan tarikh akhir, tarikh tamat, end date adalah 30 September 2023. Sebab apa? Saya sebut tadi 2 tahun untuk this grant. Okay. 48, 12, 24. 24 months. Okay. So ini tarikhnya. 1 Oktober hingga 30 September 2023. Okay. So, untuk kita tak nak nanti proposal yang berkualiti, memang bagus, tetapi because of you tak ikut guidelines yang dalam tu, contoh paling simple. Katakan dekat B35, tak perasan melebihi 40%, biasanya kita tak baca proposal tersebut. Kita terus keluarkan TKO you punya proposal. Begitu juga di KPT. KPT pun kita menggunakan konsep di KPT. Apabila proposal yang tak mengikut guidelines, kita terus je reject you punya proposal. Sayang. Kita tak nak proposal yang berkualiti because of tak ikut guideline, kita reject dia, tak mau. So cuba tengok, saya dah blast di email, ada guideline tersebut, saya sertakan sekali guideline, sila baca guideline tersebut. Okey, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, saya mohon sangat-sangat, sayang kebanyakannya di peringkat KPT pun begitu juga. Banyak proposal yang bagus, berkualiti, tetapi kita reject terus. Okay? Bukan kita reject, KPT pun reject terus. Dia tak baca pun. Okay. Please follow the requirements for the application. Please aware the timeline given. Saya bagi tadi itulah. So insyaAllah kita akan share slide ni nanti. So kita mohon semua ikut timeline yang diberikan di sini. So yang ini yang paling penting lah. Hantar sebelum 30 hari bulan 7, sebelum pukul 5. Jangan tersilap. Nanti kata sebab sebelum ni geran-geran KPT dulu sebelum ni yang sebelum-sebelum ni 11.59 PM. Sekarang kita buat sehingga 5 PM. Jangan inilah terlewat hantar. Okey. Saya ada bagi tadi, ini adalah guidelines-nya. So boleh refer. Saya ada email, pagi tadi saya ada blast sekali lagi email tersebut, ada guideline ni. Okay. So for more information, untuk maklumat yang lebih details, boleh refer di kita punya website dan boleh tengok di guidelines. Boleh refer kat situ. Okay, ini adalah
RO di Research Alliance. So you boleh contact lah RO ini. So mereka memang sangat membantu jika you all ada masalah berkenaan dengan proposal. Boleh juga contact RORA ini. Okay, yang pertama Puan Safia. So beliau dari Smart Digital Community. So kita bagi email dan nombor phone-nya, boleh ambil. Mereka tak ada masalah. Okey, boleh dia tanya. Okey, yang kedua Encik Muhammad Abdul Aziz, Frontier Materials. Okey, yang ketiga Cik Nur Suzana from Resource Sustainability, and then Puan Arifi Suraya, Innovative Engineering, and then the last kali Dr. Afifah binti Taat, Health and Wellness. Okey. So, kalau ada masalah ingin bertanya, boleh juga kontak RORA dan juga boleh juga kontak research manager masing-masing. Okey. Dan assistant research manager, RM dan ARM masing-masing lah. Boleh jika nak bertanya ataupun tak faham taklimat yang saya bagi pada hari ini, tak clear, boleh kontak mereka. Untuk monitoring officer, boleh juga kontak dia, Puan Nur Abaina, dan juga senior research manager Cik Zurida. So kita dah beri nombor telefon dan email. Okey, boleh kontak mereka lah. Dan di KL pun juga Puan Rohaiza dan Puan Siti Sarah. Okey, itu saja. Terima kasih. Jika ada soalan yang tidak terjawab di chat, ada tak? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. I missed the few minutes tadi. What is the maximum ceiling boleh apply? Saya miss mungkin Tadi awal. yang saya dah tekap tadi, untuk SNT 20,000, untuk SS 15,000 Prof. Oh, itu je. Itu sahaja. Untuk UTM ER ni Prof, ini je yang kita mampu bagi. Ya ke? Okey. Bolehlah. Assalamualaikum. Tak ada kan? Prof, apa tadi Prof? Daripada tak ada. Okey lah tu. Okeylah kan Prof. Alhamdulillah. Tengoklah Prof ni very positif. Syukur je. Syukur Alhamdulillah, kita reda. Saya nak tanya, Ya, boleh. kan untuk GRA, kalau saya letak tentukan 500 allowance untuk PhD student, dibenarkan ya? Boleh kan? Janji tak achieve maksimum lah, betul? Betul, tapi 500 tu takut dia lari pula lepas ni. Sebab apa kalau kita letak 1,000 pun dah half daripada grant dah pun, betul tak? So memang tak kemampuan lah, kalau tak bagi langsung lagi lari. Bukan lari, langsung tak register lah. Kalau dia bersetuju, kita tak ada masalah. Okay, alright. Terima kasih. Oh, nak tanya, kira memang 20,000 ni termasuk yang duit student gak lah? Betul. Oh, memang tak boleh letak 2,000 lah tu. Betul. Okey. Tadi tanyalah ketua projek yang researcher yang tanya tadi, kalau kita letak 2,000 memang tak cukup lah. Okey, terima kasih. Saya nak tanya, Ya. allocation untuk GRA ni wajib ke letak? Kalau kita tak letak boleh tak? Allocation tu tak boleh. Memang kena letak. Sebab apa? Walaupun Outputnya adalah GRA. Nanti akan ada isu macam mana you nak bayar GRA tu, you letak output. Okay. Output grant ni adalah publication ataupun paper lah kita sebut. Paper dan GRA. Talent. So kalau kata tak ada allocation langsung dalam GRA iaitu dekat V11, so nanti akan ada bila diaudit macam mana, okey katalah ada seorang nanti terhasil, nanti akan ada isu you bayar macam mana student ni tak dekat sebab tak ada. Contohnya kan Prof, dia student saya tu dia dapat insentif daripada luar, maknanya dia ada scholarship. Cuma so saya rasa macam tak perlu untuk letak allocation untuk GRA tu. I think it's just a token. If you give a token, you give
your GRA extra, then she might work better and give you a good publication, good journals. So this is an incentive to you punya GRA. So dia tak ada kalau isu lah. dapat- Maknanya kalau student tu dah ada scholarship, kita still boleh bagi lagi lah. Sebab sebelum ni kan macam ada isu kan. Dia tak ada kena isu tengok pun, juga. boleh rasanya kan. Okey. Kau Halina. Dia kena tengok juga, katakan penaja tersebut yang tidak membenarkan lantikan. Dia contoh macam Zamalah memang dia mention tidak membenarkan lantikan 2 kali ataupun dibayar oleh orang lain. So kalau penaja mengatakan begitu, kita mengikut penaja. Kalau penaja tak benarkan, memang kita takkan benarkan untuk bayar kepada GRA tersebutlah sebab dia dah dapat daripada tempat lain. Kalau katakan dia dapat contohnya universiti dia yang bagi. So universiti dia tidak mengatakan tidak boleh menerima mana-mana orang kata insentif daripada tempat lain. Kita boleh bagi, tak ada masalah. Boleh betulkan saya punya tim saya betul tak? So boleh benda tu maknanya sebab dah syarat dia mesti ada GRA, mesti ada expenses kan. Betul. Masa audit nanti akan dilihat sama ada talent tu ada atau tidak. Kalau tak ada, memang kita tak achieve KPI itu satu, dan kemudian kalau tak ada kat B11 kita akan dipersoalkan. You bayar macam mana? Nanti dia jadi panjang cerita masa audit. Pada pandangan saya, letak sikit pun tak ada masalah dan mungkin kita boleh bagi justifikasi yang mengatakan yang student tu dibayar oleh penaja lain. Tapi pada pandangan saya Prof dan juga siapa yang bertanya tadi Hartini ni, so kalau sekiranya doktor kalau let's say memang telah dinyatakan dia ada beasiswa, saya rasa untuk B11 tu mungkin semasa bajet tu letakkan justifikasi kenapa tidak diletak allocation. Jadi ada bila pihak penilaian dibuat dah nampak jelas bahawa calon itu telah dibayar dan dia merupakan GRA untuk this grant. Jadi dari segi penilaian tu kita dah nampak lah kat situ ada justifikasi kenapa tidak ada allocation. Macam Tapi itulah. kena tunjuk bukti lah. Ya. Bagi kuat. Terima kasih. Nak tanya lagi? Prof nak Salam, saya nak tanya. Boleh tanya. boleh tak saya nak tanya untuk GRA ni, boleh tak kita bagi bayaran dia tu selama mungkin 3 bulan atau 6 bulan je lantikan dia, boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Saya nak tanya tentang output tadi, publication kan tadi kita nak kena hantar dekat, mesti publish dekat ISI. Kalau Q4 masih ISI kan, masih boleh kan? Betul. Alright. Prof, tadi Prof sebut 2 tahun. Is it possible to projek ni setahun setengah atau setahun saja? Boleh. Tak ada masalah. And therefore can the KPI be amended accordingly? So instead of macam ni. Outputnya macam ni. Kalau katakan kita memang bagi 2 tahun. Tetapi projek ni contoh boleh diselesaikan setahun ataupun setahun setengah. Tutup je projek ini selepas tamat, achieve 100% milestone, achieve spending pun 100%, terus je hantar and report and then tutup projek ni. Hantar satu lagi file online claim. Okay, so tutup projek ni, so habis settle dalam sebelum 2 tahun. Tak ada masalah. Tapi dalam proposal tetap letak 2 tahun. Yes, dalam proposal tetap 2 tahun. Tapi kita dah settle awal, tak ada masalah. Sebenarnya. KPI tadi 1 atau 2 paper ASI ya? 1. Kejap. Mana Akan salah cakap bang. Tak silap saya 1. 1 Prof, 1. 1. Yes, 1. Prof, Sebab 20,000. 20,000 1. UTM ER 1. Betul. Kalau habis awal RMC bagilah award. Boleh, surat Prof, kita bagi surat tamat awal. Cemerlang. Bagi honorarium. Nak duit aja. Surat lah, surat cemerlang. Tanya. Boleh.
Okay. Berkaitan dengan soalan yang tadi kan, kalau kita apply grant tu kita buat dalam proposal 2 tahun tapi setahun dah selesai. Cuma kita punya KPI publication tu tak fulfill lagi. Boleh tutup ke tak boleh tutup? Oh, tak boleh. Tetap tak boleh. Yes, dia kena ada keluar dekat Radis. Kita boleh klik dia punya tu, maknanya dia dah publish. Okay. Baik. Terima kasih. Sama. Prof, saya Nanti tanya, saya ada lagi setahun 3 bulan sebelum pension. So kalau saya mohon letak 2 tahun, lepas tu this project can be continued by the member kan, boleh kan? Betul, boleh. Boleh Sebab ada setahun 3 bulan, okey. Kalau tinggal 11 bulan tak boleh. Kalau setahun 3 bulan dibenarkan, dan nanti boleh minta team member tadi untuk lead project. Okey, alright. Assalamualaikum, Prof. Soalan lagi? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, macam ni, saya ada grant yang aktif tapi dua-dua tu sebenarnya dah siap. Macam mana? Boleh ke saya nak apply? Saya just hantar end report ke macam mana? Tak boleh. Tak boleh Dia bukan masalahnya dah tutup atau tak tutup projek-projek yang lepas. Dia sekiranya Prof ada projek pada tahun ada grant pada tahun 2021 tidak layak untuk memohon. Maksud ada grant tu, grant tahun lepas pun masih aktif tapi dah siap sebenarnya. Tak boleh juga? Tak boleh. Maknanya Prof adalah PI pada tahun 2021, masih lagi PI. So tidak dibenarkan. Itu maksudnya. Tak boleh juga okey. Tak boleh. Tak maaf. Hello, maksudnya Prof, kalau kita punya grant habis Januari 2021 pun tak boleh? Tak boleh. Okey. Kalau kata habis 1 hari bulan 1 2021 pun tidak dibenarkan. Sebab masih lagi PI pada 2021. Okey. Thank you. Baiklah. Saya ada soalan. Jangan marah. Prof Helena, saya Maria. Ya, saya. Okey, saya tiada pelajar GRA yang lokal. Tetapi saya hanya ada international student sahaja. However, I have a local student buat PhD tetapi dia daripada, I am supervising her from other university. Is that possible to be the GRA? Tak boleh. Mesti Sebab UTM student. GRA, okey, yang lokal mesti adalah pelajar UTM. Okey. So pelajar UTM, okey, saya nak tanya, okey, yang kata tadi tu yang lokal tu dia bukan student UTM lah kan? Bukan. So tak dibenarkan, dan untuk international pun tak dibenarkan. Tetapi biasanya kami cuba melonggarkan di mana kalau boleh apa orang kata appoint dulu yang lokal. Maknanya KPI tu bagi achieve dulu and then baru kita boleh lihat sama ada doktor ataupun prof ke layak untuk memohon yang apa untuk melantik GRA International. Kita akan lihat semula. Kalau first nak appoint dia sebagai yang international tu, yang dialah yang pertamanya tidak dibenarkan. I see. Okay. Alright. Assalamualaikum Prof, nak tanya. Thank you. Kalau untuk student tu, talent tu, GRA, untuk end report tu, student tu wajib graduate ke atau kat stage mana yang supaya end report tu, talent tu di-approve sebagai kita punya KPI? Okey. Kalau mengikut guideline KPT, dia mestilah 12 bulan lantikan baru dikira KPI tercapai. Tetapi kami untuk grant dalam ni kita cuba untuk mengurangkan orang kata kepeningan researcher di UTM, so kita bagi 6 bulan. Maksudnya Prof appoint student tersebut dan 6 bulan akan tercapai satu KPI lah. Dia capai KPI untuk talent. So just a point saja, not necessary graduate lah kan? Ya, betul. Okay. Assalamualaikum Prof. Hello, sorry. Hi Prof. I am Q from NJIIT. Saya ada dua soalan. Pertama is about co-researcher.
ada tak any maximum number of co-researcher yang kita boleh appoint? Okey. Sebaik-baiknya kalau sebab kita banyak refer di KPT punya guideline lah, sebab kita tak nak lari jauh dengan KPT guideline. Okey, sebaik-baiknya adalah tak silap saya, mungkin Puan Tini ataupun Zu boleh betulkan, 6 iaitu yang termasuk ketua projek dan 5 team members. Betul tak Zu dan Puan Tini? Untuk grant KPT ya Prof, betul. Ya. Minimum So kalau 2 orang. sebaik-baiknya kita ikutlah guideline KPT, di mana satu ketua projek mestilah 1 and then 5 team members. Okay, so kalau kita ada co-researcher daripada institution lain, maksudnya tadi Prof mention co-researcher, student untuk co-researcher pun layak jadi GRA kan? Betul. Tetapi mesti student tu adalah student UTM. Walaupun co-researcher tu katalah daripada universiti lain, talent yang dihasilkan mesti adalah student UTM. Oh, okey. Tapi maksudnya staff UTM akan jadi co-supervisor saja kalau macam tu kan? Boleh jadi co-researcher boleh dari universiti lain, tetapi GRA tu yang tidak dibenarkan untuk kita lantik GRA dari co-researcher Institusi macam ni lain. faham tak? Co-researcher tak kisah universiti lain. Tapi GRA co-researcher dari universiti lain tidak dibenarkan. Sebab dia bukan student UTM. Okey, faham. Dia ada klausa yang lain pula. Okay, and then satu lagi soalan adalah pasal budget. Tadi Prof cakap kita kena list very clearly apa yang kita plan to purchase kan. So kalau background saya chemical engineering, macam dalam satu projek tu not all the chemicals I will know at proposal stage that I would like to purchase. So kalau untuk chemical consumable ni macam mana ya Prof? Mungkin doktor boleh tulis secara general, chemical apa-apa-apa. Tak semestinya ABC, Specific. nama chemical tu ABC, DEF. Sebab kita pun tak tahu kan. So mungkin boleh tulis nak beli apa kata chemical, apa selalu saya pun tak kalau acid tulis acid saja, tak payah dia punya type lah. Okay. Okay. Asrin, saya kena tanya juga dengan unit kewangan. Asri, betul tak Asri? Asri ada tak? Okay, ada doktor, sorry. Okay. So maksudnya tak soalan tadi? Kalau kata nak beli barang chemical, perlukah dia tulis ABC nama alat chemical tersebut untuk dia claim nanti? Biasa tak perlu dalam proposal as long as ada peruntukan dan dalam proposal dia nyatakan dalam contoh bidu 7 untuk chemical, so kita boleh jalan lah. Tapi kita akan tengoklah as long as masa claim tu reasonable apa yang dibeli dan related apa dalam proposal, biasanya kita akan pertimbangkan untuk kelulusan. Okay, thank you. Welcome. Okay, Prof, saya ada soalan. Assalamualaikum. Okay, silakan. Okay, saya nak tanya adakah grant saya research tahun ni tamatlah, completed March. Tetapi kategori research saya adalah grant institusi. Tak dibenarkan, Prof, minta maaf. Ya, sebab grant tu asalnya daripada grant kontrak research saya. Ada lebihan tu saya dump ke RMC untuk buat research. Tak boleh juga, Prof. Prof bermaksud Prof adalah PI yang aktif pada 2021 walaupun nama grant tu grant institusi. Okey, terima kasih. Sama. Maaf. Assalamualaikum Prof, nak tanya. Waalaikumsalam. Kalau macam saya jadi co-SB kepada GRA tu, tapi supervisor GRA tu bukan dalam co-researcher dalam grant ER, dia boleh ke bayar dia? Tak boleh. Dia mesti main. Oh, GRA tu saya mesti jadi main dia? Okay. Betul. Okey, macam ni. Contoh saya adalah GRA, mainnya adalah ketua projek ataupun co-researcher yang projek tersebut. Mesti di main. Main atau co-researcher lah. Betul. Okey, soalan kedua, honorarium tu boleh ke bayar daripada fee 11? Tak boleh. Honor memang 29.
Honorarium kepada student macam bayaran upah. Oh, upah, yes. Kalau upah kepada student, kita sekarang tak ada upah. Untuk makluman, kita dah tak ada bayaran upah. Okey. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey, Suzana ni nak get clarification, Prof. For kita punya research encouragement ni, kan, I just nak get clarification betul kan? Macam kita punya research dah selesai for 2021. Now kita, because ELPTT, they encourage us in order for us to be PI lah. Kita go for this research so that we can have one research lah. If not, affected on our ELPTT. So my question is macam example like, okay, you kata tadi co-researcher tu boleh another university, tapi kalau kita dapat, tapi kita nak pension lagi setengah, can the co to become the main after we resign, after we retire? That's one question. Saya tak faham semula, Prof. Okay, Prof ada satu grant yang akan tamat bila? Tak, grant kita dah habis tamat, and then now they encourage us to go for this grant lah so that kita can be. Okay, saya nak tahu bila Prof punya grant tamat. December 2020. Okay, alright. Okay. So now, in order for us to be the PI, because last time I PI because big project, tapi I part of the sub aje lah, not the main PI. Okay, so now kalau kita nak lagi setahun setengah kita nak pension, tapi this for 2 years, tapi co-researcher kita tu, kita punya partner tu is another university. Can they become the apa ni? Tak boleh juga. Okay, Prof layak untuk mohon. Okay, soalan pertama tadi, Prof layak untuk mohon sebab apa? Grant tamat Disember 2020. Okay, katalah nak continue, sebelum ni Prof sebagai tim saja kan? Okay, so Prof nak continue grant tersebut, nak menjadi sebagai ketua projek, boleh. Tapi team member mestilah boleh dilantik daripada universiti lain, tetapi dia tak boleh lead projek Prof sekiranya Prof pension, dia mesti from UTM juga. Sebab ini adalah grant UTM, mesti adalah dari UTM juga. Mungkin Prof boleh lantik, okay, contoh 3 orang ke 4 orang so salah seorang tadi yang luar, tetapi yang jadi ketua projek adalah yang di UTM lah. Okay. So another question. Because I tengok support staff kita pun banyak on the field of science lah. Tapi on social science ni tak ada, and the field of social science tu can Prof elaborate. Because kebanyakan I tengok the list of the fields tu, banyak is core science. Yang non-science macam mana? Can kita? Yeah, macam ni. So now is more on the field, science field kan? Mana yang non-science punya field? Okay. Can elaborate a little bit? Yang ini, okay, ini kalau ni pandangan saya lah. Mungkin Prof boleh bekerjasama. Okay, salah satu mungkin part of dalam projek tu adalah social science. Contohnya lah, kita ambil contoh smart mobility ni. Mungkin dalam kata salah satu part of projek tu mungkin ada dalam tu social science. Mungkin ini pandangan saya lah, tapi itulah Prof boleh nanti. That's why I need clarification. Why if they put smart is on the field tu is science punya field. So dia tak mention social science, non apa ni, humanities tu. Okay. It's not stated here. So in that case, as far as social science, we all from social science and humanities, we can apply all the 9. Boleh. Okay. As long as, for example, I'm experts on policy and governance and all that. So I can go to example like smart mobility. I can look at the policy and also governance. Yes, betul. Itu yang kita nak sebenarnya. Sinergi dekat situ. Okay. No problem. Last my question, because I just want to get clarification. Last year university pun ada offer this grant. And then I'm one of the panel lah. I'm review about 3 papers, 2 or 3 application. So masa tu dia apply for 20,000, but after that dia orang dapat for GRA, because GRA dia dapat another 30,000. So when this approved, and then dia dapat 50,000. Is it the same case like this? Tak.
Tidak, Tak. Prof. Itu masa yang tahun lepas, masa tu kita kaya. Wah, kita tidak kaya. ada peruntukan yang lebih. Yes, that's why kita pecahkan kepada dua, iaitu untuk GRA, grant for GRA dan grant untuk kita conduct eksperimen lah. Untuk tahun ni peruntukan kita semakin menipis. So kita ni lah UTMER untuk tahun ni pula kita buat combination dua-dua sekali. Memang kita tak mampu lah sebenarnya. Because just through my experience on the policy side apa semua, because I look at the KPI tu and the value of the one that university is given macam tak really okay. Just now ada Prof kata is okay lah, alhamdulillah lah, whatever. Tapi if you want to look at the significance of the research dengan pattern dia, dengan scopus the QI, Q2 dia, I rasa the amount tu should be consider slightly more lah to match with the effort. Itu je lah my comment on that. Okay, so untuk makluman Prof, UTMER kita tak ada minta pattern lah sebenarnya, publication and talent. Okay, so sebab that's why talent kita kurangkan, maksudnya untuk achieve KPI 6 bulan sahaja, sebab tu kita salah satu sebabnya kita dah ikut guideline from KPT lah, sepatutnya 12 bulan setahun. And then kalau kita lihat, kalau SS kita longgarkan kurang untuk mana dia tadi? Scopus ataupun era. SNT, so kita faham sekarang ni memang kebanyakan semua researcher dah menjurus ke WOS. So seperti ada soalan tadi, adakah Q4 dalam WOS? Yes, diterima. Okay. Alright. Okay, thanks. So tak semestinya Q1 lah. That's why kita sebelum ni, kalau Prof nak tahu, guideline yang awal-awal kita ni mula-mula kita decide adalah Q1 Q2. Tapi bila kita memandangkan terlalu berat, so kita letak WOS saja. Okay, thank you very much for clarification. Prof, Thanks. nak tanya? Yes. Dengan keadaan kita sekarang ni susah nak masuk UTM buat research apa semua, adakah grant ni dah mengambil kira tempoh untuk 2 tahun tu siapkan projek ni? Sebab tu kita letak 2 tahun. Tak ada extension kan? Okay, untuk makluman UTMER sebelum ni tak silap saya setahun setengah, termasuk setahun setengah tidak diberi extension. So dengan mengambil kira kita tak boleh masuk UTM dan tak boleh masuk. Sekarang dah boleh start lah masuk lab. Okay, so kita ambil kira benda tu, that's why kita letak 2 tahun untuk tahun ni. Kita dah tambah 6 bulan lagi. Prof Ferdina, ni Dr. Malah here. Prof, can you or are you able to give us a preview on other upcoming grant, GUP grant? Is it still the same condition for FR? Is it still like the previous years or is there any changes? Thank you. Ini okay. Agak sukar untuk nak memberitahu. Okay, untuk makluman macam mana saya nak cakap sebenarnya peruntukan kita seperti saya sebut tadilah semakin menipis. So saya tak tahu saya pun saya rasa saya tak ada hak untuk memberitahulah kepada semua di mana saya rasa mungkin semua orang dah tahu ke saya tak tahu yang peruntukan RU pun kita dah semakin kurang. So saya rasa next mungkin ada grant yang kita akan offer. So saya boleh bagi tips sikit lah. Dia lebih kepada yang berimpact. So amount dia lebih besar sikit dan dia bukan single project dan mungkin kita akan buat program dan amount dia lebih besar dan mesti berimpact. Itulah yang saya boleh bagi tahu tips sikit lah. Tapi untuk yang geran-geran single ni, kata single project ni macam project kita kurangkan lah. Sebab kita nampak bila terlalu sikit kebanyakannya orang kata tak berimpact. Itulah. Dan yang paling penting saya nak sebut kat sini, bajet kita memang semakin kurang sebenarnya.
So kita tak boleh nak, kita kena fikirkan macam mana kita nak maintain RU supaya UTM ni still RU, dan macam mana kita nak tunjukkan geran-geran kita daripada peruntukan RU ni adalah berimpact. Itu je. Okay. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Iza dari MJIIT. Saya nak tanya sikit berkaitan dengan SODO lah kalau untuk apply UTM ER ni. Semua bahagian SODO perlu diisi ke? Contohnya macam V24 rental and V20A? Tak. Yang mana perlu sahaja. Kalau tak ada dua tu tak apa betul. Kalau contoh V24 tak perlu letak. Kalau V28 tak perlu letak. Okay, and then kalau saya apply UTM ER, ada macam tengok ada juga GUP, boleh juga apply GUP kan? GUP? GUP, saya tengok ada sekali UTM ER dan GUP, adakah ia sama? Itu tahun lepas punya. Oh, tak ada. That's why yang soalan tadi tu. Itu bukan, itu tahun lepas punya. Masa kita kaya. Tahun ni tak ada. Tahun ni UTM ER saja. Okey, baik. Terima kasih. Maybe this is our topic because it might affect juga. Ada dengar khabar tak bila FRGS adalah cycle will be announced by KPT? InsyaAllah akan keluar soon. Sebab kita dah dapat. Soon. Soon, insyaAllah bulan 8 ni insyaAllah. Bulan 8. So kalau katalah ni rezeki kan. Kalau saya dapat yang tu, yang ini pun saya mohon, ada ke terbatal permohonan ER saya? Tidak. Sebab apa? FRGS keluar bulan 8, kalau katalah bulan 8 FRGS keluar bulan 8, geran ni tutup 30 hari bulan 7. So layak. Dia kira sekarang ni kita kira layak atau tidak. So sekarang ni layak semasa tarikh tutup permohonan. Ya. So walaupun dapat geran ni bermula bulan 10, yang FRGS dapat bulan 8, so tak terbatal lah permohonan saya kan. Tak terbatal. Sebabnya tarikh tutup kita katalah contoh FRGS keluar katalah 22 hari bulan. So Prof dapat. So Prof automatik tak layak. Sebab tarikh tutup 30 hari bulan kan. So kalau KPT umum 22 bulan 7 tak layak lah. Tak layak lah sebab dah jadi PI. Tapi dia berkuat kuasa bila kita dah isi, jadi mana kata kuat kuasa 1 bulan 8 kan. Tak. Sekarang ni Prof layak. So kita orang rasa bulan 8 insyaAllah FRGS. Bulan 8. So mana boleh lagi lah. Boleh. Okay, alright. Thank you. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof Alina. Ya, saya. Tadi pencerahan daripada Prof kata untuk bidang sains, SFT ada satu penerbitan ISI. Tapi di dalam garis panduan ni tulis 2 penerbitan. Mana satu? Mohon maaf, ada sedikit pembetulan. Satu saja penerbitan. Okey, dalam garis panduan ni ada tambah baik. Yes, nanti kita akan betulkan dan kita akan upload semula dan emailkan kepada ketua projek. Terima kasih. Tanya doktor sebab dah baca guideline. Saya suka. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Aisyah daripada SKT. Saya nak tanya sebab nak kata saya dah baca guideline juga. Tapi nak tanya sebab saya nampak dan Prof kata juga dalam taklimat tadi yang kena ada talent iaitu master atau PhD dalam bentuk GRA bukan? So saya just nak tanya, boleh ke kita nak guna duit tu daripada Vote 11 untuk bayar skim pelajar bekerja ataupun tak boleh? Tak boleh. Okey. Lagi satu nak tanya, kalau sebab saya memang lecturer baru lagi, jadi saya tak ada student lagi. Jadi macam Prof kata tadi, boleh kalau co-researcher saya punya student dia jadi GRE untuk geran ni. Tapi kalau kalau student tu bukan saya co-SV dia, masih boleh kan? Selagi main dia adalah co-researcher, boleh? Boleh. Okey, so last kali soalan saya, saya nampak tadi dekat dalam chat yang kata kalau untuk peralatan kena ada 3 sebut harga.
Jadi kalau untuk bahan-bahan kimia pun kena ada 3 sebut harga ke? Biasa yang 3 sebut harga ialah yang untuk lebih 5K. Okey. 5,000. Kalau tak satu sebut harga pun dah cukup. Ya, betul. Alright, terima kasih banyak Prof. Boleh betulkan Zu, betulkan? Okey, sebenarnya kalau untuk proposal ni, kalau dapat anggaran harga pun kita boleh terimalah. Sekiranya tidak dapat quotation, kita faham kalau ada masalah untuk dapat quotation, bagi anggaran harga pun kita boleh mulai. Oh, so tak semestinya sebut harga lah. Tapi kalau ada lebih bagus, Doktor. Alright, terima kasih banyak. Sama. Okey. Ada lagi? Assalamualaikum. Lagi tanya soalan banyak. Prof Pakar dah baca kat line? Saja nak kena dengan Prof. Assalamualaikum. InsyaAllah faham lah tu. Okey, siapa yang nak tanya tadi? Okey, saya Faisal dari Fakulti Sains. Untuk grant ER ni, untuk menulis dia punya acknowledgement tu, dia ada tulis maksimum 2 word yang kita boleh letak. Bukan maksimum 2 words. 2 grant. Oh, boleh. Yang ni. Sebaik-baiknya tulis beginilah: Universiti Teknologi Malaysia, UTMER dan reference number je. Cukup. Yang kata 2 grant only tu? 2 grant. 2 jenis grant. Tak boleh lebih lah. Sahaja. Kalau macam ada FRGS dengan ER, boleh letak dua-dua lah. Gitu. Betul. Okey. Mungkin soalan saya repeat balik. Maksudnya kalau saya bukan PI, saya member kepada ER ni. Jadi kalau saya ada student, boleh ke minta bayar daripada grant tersebut? Bayar apa GRA. tu? PI mesti kena connected, mesti kena ada main SU atau core ke? Kalau saya member kepada grant ni. Okey, saya nak fahamkan soalan. Okey, doktor adalah Member. Okay. Core lah. Okey, lepas tu? Kira PI tak ada student katakan. Okey. Tapi saya ada student master. Boleh? Boleh? Oh, boleh lah. Doktor main kan? Dia ada. Okey, boleh? Okey. Okey, saya nak ulang balik. Saya takut tersilap. Okey, sekarang doktor adalah core ataupun team member untuk projek UTMER ni. Lepas tu doktor punya student adalah student doktor adalah GRA tu adalah student doktor. Doktor adalah main supervisor. Betul? Betul. Okey, boleh. Kalau co-supervisor pula? Tak boleh. Oh, dia mesti main. Okey. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi? Prof, saya ada soalan. Berkaitan dengan publication ni, saya nak tanya, let's say kan, kalau publication tu dia kena bayar APC, dan APC tu daripada grant lain, contohnya daripada grant fakulti, so boleh ke kita acknowledge 3 grant? Maksudnya research funded by 2 grant, tapi macam APC tu funded by macam dana daripada fakulti. Kenapa nak sampai 3 grant tu, doktor? Sebab kadang-kadang publication ni dia ada research was funded kan, tapi dia ada satu lagi bahagian iaitu APC tu. Case by case lah. Kalau kita nampak, kalau kata mungkin boleh bagi, okey, dia sebaik-baiknya kita sebenarnya kebanyakan refer kepada guideline KPT. Sebab kalau kita tengok guideline KPT memang 2 lah. So tapi kalau katalah APC pula tu dibayar oleh grant lain, saya case by case lah. Kalau macam tu boleh lah kot. Boleh. Tapi saya pelik lah sampai 3 Biar kalau sebaik-baiknya, ni pandangan saya 2 sahaja. Putus ke? Hello? Dengar Prof. Dengar tiba-tiba senyap, seram pula. Okey, sebaik-baiknya 2 doktor?
Okey, baik, terima kasih. Sebab ya, ada lagi? Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Saya Suzana. Saya nak tanya sebab saya baru je lantikkan 1 Julai hari tu. So saya punya keadaan adalah saya tak ada student lagi. What if saya apply grant ni dan saya dapat tapi saya tak berjaya dapat student? Boleh tak bagi gambaran sikit? Itulah sebab tu kita bagi kelonggaran. Cuba doktor co-researcher tu kalau boleh dia dah ada student ataupun dia boleh dapatkan student. So kita maknanya student dia boleh dilantiklah sebagai JRA untuk projek ni. Itu cara yang mudah lah. InsyaAllah kot boleh dapat sebab ada student akan masuk kan bulan 10 ni. Mungkin doktor boleh dapat ke insyaAllah. Kalau ada rezeki. Kalau itu yang pertama lah. Yang kedua tadi, yang option yang kedua, team member tadi. Team member tadi kalau kata dia dah ada student, so bolehlah. Team member tadi dilantik sebagai GRA dalam grant ni. Okay. Ada lagi soalan? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, ya. Siapa dulu ni? Okey, nak tanya tadi kalau berkenaan dengan GRA tu, betul kita boleh bagi member yang ada student untuk bayar GRA tapi dengan syarat student tersebut tak boleh ada apa-apa sekolah, dia mesti kena self-sponsored kan? Tak semestinya. Ataupun tak tengok syarat tu? Okey, tak semestinya. Okey, dia sebenarnya kenapa kita buat dulu kita buat macam tu sebab apa? Sebelum ni penaja masuk penaja maksud saya yang membayar student tu tidak membenarkan untuk bayar 2 kali kepada pelajar tersebut. So kita kena follow penaja. So katakanlah student tersebut telah dibayar oleh contohlah saya kata dia contohnya dia dekat USM. So dia nak buat kat UTM. So dia cuti belajar. Okay. Kalau katakan USM tak kisah pun tidak untuk kita bayar insentif ataupun membayar upah kepada pelajar tersebut, bukan upah lah, insentif, bayar allowance. So memang tak ada masalah, doktor. Tak ada masalah lah kat situ untuk kita bayar. Tak semestinya ada apa-apa semakan yang akan dibuat ke? Ya, ada. Kami akan semak. Dan akan semak dengan pihak habis. Kita akan semak di SPS dan kita akan minta juga ketua projek sertakan mungkin agreement di antara pelajar tu dengan penaja. Okey. Dan pelajar tu pun tak boleh ditajuk oleh grant lain pun tak boleh jugalah kan? Maksudnya macam contoh kalau grant others. Contohnya doktor ada grant others, doktor bayar. Katakan company tu tidak membenarkan student tu dibayar lagi oleh grant yang lain, so kita tak benarkan. Kalau grant others tu dia kata katalah company ABC dia tidak pun mengatakan apa-apa, dia kata tak kisahlah you ada grant lain you nak bayar dia, you bayarlah. So kita tak ada masalah untuk bayar. Kita ikut kepada penaja. Okay, kalau kes macam ni, contoh FRJS waktu tu sebab dana sikit, kita cuma bayar 1,500. So kita nak top up 500 daripada sini. Tak silap saya FRJS tidak membenarkan. Nanti kejap. Maksudnya memang bergantung kepada grant tu lah. Penaja. Zu betul tak Zu? KPT tidak membenarkan untuk bayar 2 kali? Dia betul. Dia ikut penaja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi. Untuk yang GRA tadi, kalau PI, walaupun dia dia bolehlah bayar guna grant dia. Semula? Jika dia PI pada grant ni, dia berjaya dapat, so jadi ada peruntukan untuk GRA. Betul. Dia PI, tapi dia co-SV kepada student. Tak boleh. Main. Dia mesti main SV jugalah. Ya. Dia mesti main. Mana-mana pun dia sebagai PI ataupun sebagai team member, dia mesti main kepada student tersebut. Okey, untuk APC pula, memang ikut yang RMC lah. Maknanya keluar kita 5,000.
Scopus 2,000 gitu kan? Betul. Okey, kalau jenis tu mahal, boleh ke kita pakai grant lain juga untuk membayar? Ke dia hanya satu payment je? Grant others sahaja yang boleh kalau dibenarkan oleh penaja. Tak boleh. Katakan dua grant contoh grant A nak bayar 5,000, grant B nak top up, tak dibenarkan. Tu untuk paper pun tak dibenarkan lah. Ya. Grant others boleh lah, tapi itu pun penaja menaikkan. Grant others from company dan tertakluk kepada kelulusan penaja. Kalau FRGS memang big no lah. Tak. KPT, internal, apa semua tak dibenarkan. Prof. Okay. Prof, back to that one, Prof. Example like now, currently I have 10 PhD students, so I can appoint any one of them to be my GRA, is it? Is it okay? Yes, betul. Anybody. Tak mention, is not necessary new ke, lama ke, dia second year ke, semua boleh? Boleh, Prof. Yang sebaik-baiknya baru. Sebaik-baiknya baru. Yes. Tapi most of them all are government scholars, GPA scholars kan? Oh, yang mana? Yang 10 tadi tu? Dia semua GPA scholars. Dia GPA tak silap saya tidak membenarkan 2 kali bayar. Kalau tak silap saya. Kena tengok. Cakap tadi any of the student boleh kan? That's why I need clarification balik. Because most of my student from GPA scholars, they're taking the policy, kan dia dapat full scholarship, kan? Tak silap saya, kena tengoklah agreement dia. Tapi kalau tak silap saya, dia sama je KPT ke, GPA ke, dia tak akan membenarkan untuk bayar 2 kali. Dia dapat maksudnya 2 kali gaji. So that means I don't have any student lah kan? Because semua my students scholars. Betul. So I have to get from my co-researchers lah kalau dia ada student dia. Ataupun cadangan saya, Prof boleh tengok agreement tersebut. Sama ada tertulis ataupun tidak. Because you kata main supervisor, I'm dia punya main supervisor kan? Betul. So but they are scholars. So susah lah juga Okay. Kena tengok agreement. Okay, ada lagi soalan? Assalamualaikum, Prof. Assalam. Prof, saya nak tanya sikit je berkaitan dengan GRA tadi. Prof ada nyatakan misal kata kita pernah lantik GRA lokal, lepas tu kita boleh lantik juga GRA international student. Okey. Grant yang sama. Grant yang sama. Okey, soalan saya, perlu surat justifikasi tak untuk lantikan GRA international tersebut? Tak perlu perlu justifikasi sebab apa kita nak tahu sama ada GRA tersebut yang international ni menjalankan penyelidikan yang sama, dia buat research yang sama. Okey, so maksudnya perlu juga surat lah kan? Ya. Okey. Sebab apa? Kalau audit kita boleh tunjuk justifikasi dari ketua projek. Okey. Prof, yang kedua berkaitan dengan ada seorang daripada RG saya, dia ni international staff dan dia nak cuba mohon untuk UTM-ER ni, dan masalahnya dia punya tempoh lantikan dia sehingga hujung tahun ni. Maksudnya dia memang tak boleh, kalau dia bayar rayuan pun memang tak boleh ke untuk dia mohon ER? Memang tak boleh. Tak boleh. Dia mesti servis dia setahun. Setahun lah. Okey. Okey Prof, terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi? Prof, nak tanya satu kejap. Okey, kalau untuk team member, adakah ada syarat kena ada profesor, kena ada Prof Madia, kena ada doktor? Tak ada? Tidak. Alright, okey, terima kasih. Maaf Prof, tanya. Ya. GRE tu kalau student saya dia mixed mode, boleh tak Prof? Tak boleh. Master mixed mode tak boleh mesti by research. Susah tu. Sebab memang talent untuk peruntukan RU mestilah by research, penyelidikan. Dia tak boleh mixed mode. Sebab kami sains sosial ni kebanyakan susah sikit full research Prof. Oh ya ke? Tapi memang guidelines, sebab ini peruntukan RU, guidelines tu memang kita kena ikut. Memang kena research. Kalau tidak dia tak kira. Kena student PhD ni kalau macam tu. Betul. Okey, baik. Terima kasih Prof. Sama. Okey, ada lagi? Sebelum saya tutup. Maaf, members boleh dari fakulti lain?
Boleh, tak ada masalah. Lagi bagus. International researcher pun boleh lah. Sama luar negara atau dalam negara. Boleh. Oh, janji dia masukkan dia punya CV kan, dia nak upload. Okey, lepas tu insentif dengan APC tak ada kaitan kan? Maknanya kalau kita, walaupun kita claim APC, kita claim insentif, dia tak ada gangguan kan? Tak ada insentif peruntukan lain. Bukan dalam okay, grant. kalau macam biasanya APC mahal lah, tapi kalau APC tu murah, tentu tak ada masalah jugalah, maknanya dia tak ada bercanggah atau salah ke apa benda. Tak ada, Takut tak ada. LP Dia tak ada 29 kena pula. mengena. Dia tak ada kena mengena. Okey, terima kasih Prof. Okey, ada lagi? Prof, saya nak tanya, kalau GRA tu kita mohon, kita lantik dia untuk 3 bulan, contoh katalah PhD master 3 bulan dah bayar 6,000 kan, itu dia kira sebagai modal insan ke, KPI modal insan, dapat kira ke? Seperti yang saya sebut tadi, okey, kalau saya sebut tadi KPT 12 bulan, tapi untuk grant internal ni, grant dalaman, kita longgarkan sikit 6 bulan. So, untuk achieve satu KPI ataupun satu talent tadi, Prof kena lantik 6 bulan lah. Okey, kalau lantik 6 bulan, soalan saya pula, kalau satu pelajar yang sama, satu dia jadi 6 bulan untuk grant Profesor pensyarah A, 6 bulan lagi pensyarah B sebab dia team members kan, boleh ke? Maksud 6 bulan selepas maksudnya kan projek 24 bulan. Okey, saya faham. Kumulatif lah ni. Maknanya 3 bulan dia stop, lepas tu dia lantik lagi 3 bulan. Bukan, dia maksudnya katalah pensyarah A dia dapat UTMER. Dia lantik daripada, saya senang kira daripada bulan 1 sampai bulan 6 2022. Kan? Lepas tu dah dapat modal insan kepada pensyarah A. Kemudian pensyarah B adalah maksudnya pensyarah B adalah team members juga. Maksudnya dia menggunakan student yang sama tau. Dia lantik pula daripada bulan 7 sampai pula bulan 12 2022 macam tu. Geran lain. Geran lain. Prof kalau cakap kat sini, saya sebagai RMC tidak baguslah macam tu sebenarnya. Saya kiranya saya sebagai topi RMC sebenarnya nampak kita macam The ethics lah, etika, ethics to research. So saya policy tak encourage. pandangan saya tak baguslah sebagai RMC dah cerita dengan saya memang bukan tak galakkan, sebelumnya jangan dibuat begitu. Okay, alright. Tetapi kalau grant others, maksudnya katalah kita dah bayar dia dengan UTMER kan, kemudian kita bayar pula dengan grant others tu tak ada masalah kan? Grant others tu macam kita dapat DTD punya projek ke kan? Itu sebab saya sebut adakah DTD, contohnya company ABC dia kata dia tak kisah pun student tu dibayar 2-3 tempat, 2-3 grant, so kita ikut company tu, so tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Alright, so bermakna satu modal insan kita claim satu grant lah, walaupun dia 6 bulan saja, walaupun kita ada projek yang PhD student kan kadang-kadang 3 tahun kan. Tetapi kita claim sekali grant sahaja untuk modal insan. Kalau saya risau ni, kalau Prof sebut macam tu, nanti bila kita dengar macam tu kan kita terus kata kena GRA yang dah bergraduan. So nampak permainan KP tu, jangan, itulah Prof kalau sebut macam tu telah mengeluarkan mentol kami. Tak, maksudnya sekarang ni modal insan ni dia hanya untuk satu grant lah kan? Betul. Kan? Dia macam ni Prof. Okey. Saya tak tahu cerita-cerita belakang dan saya tak nak tahu cerita-cerita belakang. Okey. So sebenarnya dia macam ni. Kita lantik GRA sama ada PhD ataupun master. Okey. Untuk dikira sebagai talent, dia mesti dilantik melebihi 6 bulan.
bukan kurang 6 bulan lah. So kalau dalam masa melebihi 6 bulan. Okey, itu je saya boleh cakap. Yang lain saya tak nak lah, tak tahulah. Okay. Maybe Prof maybe still can add to that one because involved in part of the policy. This one also to help the manpower, the skill competency. We want to give the GRA opportunity to do research. We want to give them the opportunity to perform the research so that they have the skill, they have the competency. Kalau 3 months it too short for them to get the knowledge. Kalau 6 months, kalau 1 year, that is better. So that when they graduate, they know how to perform and how to conduct the research. That is the policy. Yes, betul. Sebab itulah KPT meletakkan 2 bulan. Tapi kita merasakan kita ni sekarang ni UTM agak sukar untuk dapat GRA sama ada PhD ataupun master. That's why kita kata okey tak apa, kita kurangkan 6 bulan. Sebab apa, kadang-kadang kita faham UTM-ER ni adalah researcher yang baru rapor diri ataupun yang dah lama tak ada grant. So kita faham kadang-kadang student tu tak ada. So that's why lah, dan grant ni pun 2 tahun sahaja. So kita tak nak meletakkan kita faham researcher memang dah sekarang ni dah macam-macam benda dengan ni dah stres. So kita tak nak lagi bertambahkan stres untuk cari student. That's why kita kata okay, that's it, 6 bulan kita dah boleh achieve sebagai boleh terimalah dah achieve KPI untuk talent. That's why kita buat macam tu. So tu sebab saya kata tadi, jangan bagi kami nampak, sebenarnya kami nampak, tapi jangan kami nampak lagi benda-benda yang kita tak nak buat apa orang kata guideline yang menyukarkan ketua projek. Itu je. Okay, ada lagi tak soalan? Macam tersenyap terus semua. Nak tanya sikit mengenai bayaran kepada JRA tu. Minimum tadi 6 bulan kan? Betul. Jadi kita tak mau apa-apa macam kalau tiba-tiba student tu masalah ke, dia berhenti dalam masa bulan kelima. Alamak. Tak contoh lah, contoh. Tapi duit kita dah bayar kan? Maksudnya selepas. Okey, kalau begitu kena maklum. Okey, contoh. Dah buat lantikan 6 bulan, tiba-tiba bulan yang dah selesai bayar bulan ketiga, bulan 4 tu dia dah nak start nak buat perangai ke ataupun dia dah tak bagi komitmen. So maklumkan kepada RM supaya RM akan stopkanlah pembayaran dia. So insya-Allah kalau bagi tahu awal bulan 4 dia dah tak dapat gaji tersebut. Kena maklumkan kepada RM segera untuk kita batalkan. Okey, tapi jika selepas 6 bulan dia berhenti ke apa, tak apalah. Maknanya okey lah. Kan? Maknanya lepas 6 bulan kan kita kena buat pelantik dia every semester kan? Kalau untuk berhentikan okey, tapi untuk achieve KPI tu sebab dia 3 bulan 4 bulan je, tak sampai 6 bulan kan. Tapi tapi janganlah pula sebab nak achieve KPI walaupun dah buat dia dah tak bagi komitmen, tak apalah aku nak achieve KPI, bayar je lah 6 bulan. Janganlah macam tu. Kita boleh bagi justifikasi kenapa kita terima benda tu, sebab nanti kita akan sertakan justifikasi. Sebab kita memang terima ada justifikasi dari KP yang mengatakan student tak perform. Ada? Memang ada. Okey. Kira kalau macam total duit itu gunakan untuk bayar student pun tak ada masalah lah, 20 bulan ke 18 bulan ke. Tak ada mungkin ada keran lain untuk buat research kan. Tapi janganlah semua 20,000 tu teruskan, nanti kan pelik pula. Bila audit tak ada aktiviti yang dijalankan. Maksudnya adalah macam conference ke, bayar paper ke macam. Okey. Kalau macam tu kami kurang galakkan untuk ke conference. Kami kalau boleh nak nampak ada aktiviti research yang berjalan. Maksudnya ada beli komponen, ada buat something eksperimen. Jangan grant UTM-ER ini hanya bayar student dan conference or training, seminar tu memang. Sebab kalau macam dari matematik dia macam tak ada eksperimen.
Contohlah. Maknanya dia memang lebih pada bayaran student dengan tak conference. apa. Sebab nanti kita akan lihat proposal tersebut lah. Peringkat RA nanti akan tengok proposal tersebut. Kalau katakan yes, okey, betul benda tu maksudnya impact dia tinggi walaupun tak ada apa orang kata tak ada Dia lebih pada macam komputer software. Betul. Saya faham simulation ke apa kan. Itu macam mana dia tak memerlukan beli chemical ataupun Okey, tak apa. Dari situ kita tengok proposalnya lah. Okey. Terima kasih Prof. Okey, ada tak yang lain? Prof nak tanya lagi sekali. Untuk bayaran GRE ni maksimum katalah master maksimum 2,000, PhD maksimum 2,500. Dia ada minimum tak supaya kita maksudnya modal insan dikira? Contoh saya bayar student saya 1,000 je selama 6 bulan. Amount tu tidak dikira. Amount tidak dikira. Maknanya kalau kita katalah top up je student kita, kita bayar 500 kan? Contohlah. Boleh. Kita bayar 500 selama 6 bulan. Itu tetap dikira KPI modal insan. Boleh. Dengan mungkin doktor boleh bagi justifikasi GRE ini telah dibayar menggunakan grant others bla 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 bla. Macam itulah. So kita nampak situ, kita faham. Mungkin masa dekat radis tu nanti kan ada attachment, bagi justifikasi apa ataupun tunjukkan yang student tu telah dibayar dekat grant mana lah. Dan that's why doktor bayar hanya 500 sebulan untuk grant tersebut. So penilai akan nampak, patutlah dibayar 500 because of this one. Macam tu lah. Okay, alright. Thank you. Welcome. Tapi untuk ni saya nak tambah sedikit, untuk appointment tidak boleh buat double appointment macam contohnya nak bayar pakai grant others tu pada bulan, contohnya pada bulan Oktober dan bayar pakai grant UTMER pun pada bulan Oktober. Dia tidak diterima lah. Dia tak boleh double appointment macam tu. Okay, faham. Okay. Okay. Ada lagi? Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya nak tanya, contoh kalau dekat dalam proposal kita tulis untuk GRA tu Master by Research selama 6 bulan kita bayar 1,500 setiap bulan contoh ya. Kemudian sebab kami daripada social science katakanlah jadi isu lah untuk dapatkan Master by Research ni, jadi kita gantikan dengan student PhD dengan nilai yang sama 1,500. Boleh ke Prof? Boleh. Okey baik. Okey baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, ada lagi? Sekarang dah pukul 4:10 minit. Prof. Salam. Saya nak tanya pasal publication ni. Tak berapa dengar lah. Okey. Boleh dengar tak? Dah. Okey, saya nak tanya pasal publication ni. Okey. Dia mesti status dia diterbitkan telah diterbitkan. Kalau macam katakan in press ataupun under review tak boleh lah Tak boleh. Mesti diterbitkan di mana publication tu perlu dihantar ingat tak, kat radis bahagian publication. Nanti PSZ akan verify. Nanti bila nak hantar, nanti kan bila kita hantar progress report, kita akan select dekat bahagian, tak silap saya, output kot. Paper tersebut. So nanti last masa nak hantar end report, dia akan keluar dah paper tersebut. Okey, sebab macam dia punya, sebab duration research ni 2 tahun kan. Saya rasa macam kalau kita nak hantar kepada yang index journal ni, dia punya masa dia untuk review and then publish tu sometimes take time. So kalau macam katakan dah nak habis, so nanti walaupun kita dah hantar tapi dia still under review, macam mana nak buat nanti bagi justification. Mengatakan paper tu ada, memang saya pun ada terima. Biasanya akan ada mengatakan paper tu dah accepted tapi belum dipublish. Nanti bila ni kita akan minta kalau contohnya doktor akan upload kemudian. Baik, terima kasih. Okay, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada, alhamdulillah. Saya harap semuanya faham dan cuba. Last one. Chances to get it approved, how many percent of the total submission? Yang itu 80%, 90%. Kita tak pasti sebab ini semua di peringkat ni lah RA lah, nanti RA akan lihat proposal tersebut.
Based on Prof punya experience, how many percent of the total submission? Berapa ya? Kita mesti ada kita punya data kan, last year how many kan, and how many approved kan, kalau Prof kan share lah. Berapa Zul? 40% kan? Tahun lepas half Prof. Half 50%. 50. Tahun lepas tapi tahun lepas tu kita ada bajet sekian-sekian, jadi kita tak boleh nak, tahun ni kita punya bajet kurang, jadi kita dah filter mana-mana yang tidak boleh apply. So kita harap yang hantar tu yang berkualiti lah. Sebab yang boleh memohon lebih kurang 500 lebih kurang. Tapi yang kelulusan kita based on kita punya bajet Prof. Betul. Dia kalau boleh saya cakap dalam 20% je, because kita nak lebih kurang dalam 100 sikit lebih, dan jumlah yang layak memohon lah. Yang layak memohon because yang non-PI ada lebih kurang 500 lebih. So dalam 20% lah macam tu. Betul. Sebenarnya bajet kita, itu sebab saya sebut banyak kali, bajet kita sangat tipis sekarang. Tapi kita cuba juga untuk bantu new PI ni. Okay, sebab apa? Yang mana yang baru balik, yang mana yang baru habis. So research kena jalan. That's why kita kata kita try buka walaupun sedikit lah untuk bantu. Okay, ada apa-apa lagi? Okay, saya harap insyaAllah sekarang ni ada 200 lebih. Tadi saya sempat 300. So 200 lebih ni, semoga yang tunggu sehingga habis ni 212 Yang tunggu sampai habis ni, saya berdoakan semuanya berjaya lah untuk menerima grant UTM-ER ini. So jika tak ada apa-apa lagi, kalau ada apa-apa masalah, jangan lupa boleh kontak yang saya sebut tadi, RO, RA masing-masing. Okay, yang ini. Ataupun kita punya ni lah, masing-masing punya research manager dan ARM lah, assistant research manager. So bolehlah kontak mereka ni. InsyaAllah mereka ni sangat-sangat membantu. Okay, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. 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 Ya.